وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا في ثقافة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقرأنا في الدرس الماضي أهمية فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في حق من يتعلم مسألة من العلم ولم يعمل بها. هذا الكلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan daripada pelajaran kita tentang fiqh dakwah, cara dalam berdakwah, dan kita telah sama-sama mendengarkan pada kelas yang terdahulu tentang pentingnya dan fadilah keutamaan dalam berdakwah, baik itu daripada firman-firman Allah dalam Al-Quran ataupun sabda-sabda baginda yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya, dan juga ancaman yang telah disebutkan bagi orang yang mengetahui suatu masalah, suatu ilmu, kemudian dia tidak menyampaikan ilmu tersebut. ولا زال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن هذا الوعيد الشديد في حق العلماء المقصرون عن أداء واجب البلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنتائج التي تثمر من عامة الناس. Dan juga masih saja beliau ini menyebutkan ancaman ataupun janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melalaikan daripada perkara dakwah, dan beliau akan menyebutkan daripada sebahagian golongan ulama yang mereka ini telah meninggalkan daripada tugas untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau akan menyebutkan tentang kesan yang akan terjadi pada umumnya umat ini. Mungkin kita akan beri tajuk pada malam ini adalah ghayabul qudwah, ini hilangnya contoh. والشيخ سماهم العلماء المقصرون الذين قد غلب عليهم التفريط والتخليط فليس يهمهم ذلك، أي ليس يهمهم أن يبتدي الناس بهم، أو ليس يهمهم أن يقوموا بواجب البلاغ والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Imam Haddad menyebutkan atau menamai mereka tersebut dengan al-ulama'ul muqassirun, ulama-ulama yang meninggalkan dakwah tersebut, yaitu mereka yang telah terlebih kepada ataupun telah sampai melebihi daripada mereka ini, yaitu tafrid dan takhlid, yang mereka ini memiliki dua hal, yaitu mereka merasa diri mereka bukanlah suatu qudwah, suatu suri teladan ataupun yang dicontoh, dan juga mereka tidak menyampaikan ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. لأنهم قد شاركوا الجهال من الناس في الإضاعة والإهمال، إضاعة السنن النبوية والأخلاق والشمائل، والإهمال للواجبات وفعل المنكرات والعياذ بالله تبارك وتعالى، والسيء الأعمال، سيء الأقوال، سيء الأعمال، أعمال سيء، يسوي أعمال سيء، سيء الأقوال يأتي بألفاظ سب، شتم، مخاصمة، عنف، غضب إلى غير ذلك. Mereka menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mementingkan daripada perkara dakwah ini, karena mereka telah bersama dengan orang-orang yang jahil dalam idha'ah dan ihmal. Idha'ah melalaikan apa? Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, melalaikan yang merasa diri mereka adalah satu qudwah, contohan ataupun jadi suri teladan, dan juga ihmal, dan melalaikan daripada pentingnya untuk menyampaikan apa yang telah diketahui. فلم يكن فرق بينهم وبين العامة من الجهال إلا الصورة والشكل والهيئة. قال الشيخ الإمام الحداد فليس يتميزون عليهم إلا بصورة العلم ورسومه ومظهره على ألسنتهم وظواهرهم. Maka tidaklah ada beza antara mereka dan orang-orang jahil kecuali zahir dan rupa mereka sahaja. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Haddad, tidaklah membezakan kedua antara ulama-ulama tersebut dan orang-orang yang jahil kecuali adalah rusum, ini bentuk daripada muka mereka ataupun zahir pakaian mereka, dan juga ucapan-ucapan mereka. فهو صورته هيئة رسوم العالم، العمامة، جبة، كلام
كلام قال الله، كلام قال العلماء، قال الشيوخ، يروي أحاديث، لكن قدوته وسلوكه بعيد جدا عن ذلك. Mereka dalam bentuk zahir adalah bentuk orang yang berilmu, memakai imamah, serban dan juga memakai daripada jubah. Maka dan juga mereka meriwayatkan daripada hadis-hadis daripada seorang alim dan daripada orang syekh tentang hadis-hadis Nabi SAW, tetapi ucapan tersebut tidak sesuai dengan suluk akhlak mereka. Sungguhnya mereka telah jauh daripada hal-hal yang mereka sampaikan. فليس هؤلاء من أئمة الهدى ولا من دعاة الخير ولا أدلة الطريق إلى الله تبارك وتعالى. Maka mereka bukanlah imam-imam yang memberikan kepada petunjuk, bukanlah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan ataupun mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. بل هؤلاء يثمرون نتائج سلبية في المجتمعات. من هذه النتائج أن يكونوا سبب في جراءة العامة من الناس وتجاسرهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات. Maka mereka tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan kepada umum, bahkan mereka akan lebih menyebabkan daripada kemudaratan kepada umat ini, menjadi satu jembatan yang akan menjadikan orang-orang awam untuk melakukan hal-hal seperti meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. ويسترسلون فيما لا خير فيه من الأقوال والأفعال التي تسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dan juga akan membawa mereka untuk senantiasa mendengarkan hal-hal yang tidak membawakan kebaikan pada diri mereka daripada ucapan-ucapan ulama tersebut ataupun perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemarahan Allah dan Rasulnya. وصاروا هؤلاء العلماء من دعاة الشر وأئمة الضلالة والعياذ بالله تعالى من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. من حيث يعلمون يرى أنه تجرأ الناس على محارم الله بسبب يعلم ذلك، ومن حيث لا يعلم هو لا يبالي، والناس يقولون فلان العالم سوى الفلاني فكيف أنا؟ طيب لماذا تعصي أنت أيها العالم أيها؟ والفلان الشيخ فلان عمل فكيف أنا؟ هو يعرف أنا أبتدي به في الشر. Maka jadilah mereka tersebut alim ulama-ulama yang mengajak kepada keburukan dan imam-imam yang menunjukkan kepada kesesatan. Baik itu mereka ketahui, mereka sadari ataupun tidak mereka sadari. Dengan mereka sadari, yaitu mereka tidak melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang telah mereka sampaikan. Dan yang mereka tak sadari adalah orang yang mencontoh kepada kehidupan mereka. Jika ditanya, kenapa engkau berbuat satu maksiat? Maka mereka orang awam akan mengatakan, fulan, seorang alim telah berbuat maksiat juga. Maka hal tersebut tidak disadari oleh mereka. Mereka telah menjadi suatu qudwah, contoh yang menunjukkan kepada keburukan. وهذا الاسترسال من العامة وجراءتهم على ترك المحرمات على ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا بسبب هؤلاء الدعاء المقصرون. ولكن أعطيكم الميزان الشرعي في التعامل مع هذا. ركزوا معي على الميزان الشرعي في التعامل مع هذا. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Maka mereka orang-orang awam ini berterusan dalam meninggalkan hal-hal yang wajib dan melaksanakan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Mereka telah mencontoh daripada alim ulama yang tidak melaksanakan apa-apa yang telah mereka ajarkan. Maka di sini kami akan memberikan suatu kaidah kepada kalian semua untuk bahaya dan ancaman bagi orang yang memiliki ilmu lantas dia tidak mengerjakan ataupun mengamalkan apa yang dia diajarkan ataupun dia ketahui. Yang pertama sekali, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya orang yang paling tinggi ataupun paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah seorang alim yang Allah tidak menjadikan ilmunya ini bermanfaat. Al-mizan الثاني قوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أي الأمر الذي استقر في قلبك أن هذا صح من خلال ما فهمت وتعلمت، هذا استفتي قلبك. وإن أفتاك الناس بخلاف ذلك فإن الله جعل المؤمن طمأنينة في قلبه
يلهم بها. Maka kaidah yang kedua untuk mengetahui kita ulama tersebut baik atau tidak baik, yang kedua caranya adalah istafti qalbak. Jadikanlah hatimu ini sebagai mufti untuk menuntun engkau kepada hal tersebut baik ataupun tidak baik. Walaupun kata Rasulullah SAW bersabda, walaupun seluruh manusia ini memberikan fatwa tentang sesuatu tersebut, tetapi ikutlah daripada hatimu. Karena maknanya adalah, kata beliau, setiap manusia seorang mukmin ini maka akan diberikan ilham yang baik pada hatinya, dan dia akan dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Ta'ala mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Maka ikutilah daripada apa yang dibisikkan oleh hati kita tersebut. والأمر الثالث والحديث الثالث والميزان الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي وعد الله. ظاهرين أي بارزين للناس في المجتمعات على الحق الصحيح، الميزان الصحيح، الحق الدين، لا يضرهم من نواهم الناس. Yang ketiga, kaidah yang ketiga lah, tengok, kata beliau daripada hadis Nabi SAW, beliau bersabda juga, maka beliau bersabda, masih ada saja satu golongan daripada umatku yang mereka ini akan muncul dan zahir, masyhur di depan daripada manusia ini, yang mereka ini membawa daripada kebaikan. Orang-orang yang tidak suka mereka tidak akan memberikan mudarat, kerusakan sedikit pun pada diri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunaikan daripada janjinya. هؤلاء العلماء المقصرون الذي أحدثوا من تعاملات ذواتهم في المجتمع. Itulah alim ulama yang disebutkan tadi, yang tidak mengerjakan dakwah ini. Sesungguhnya perbuatan dan amal mereka ini telah menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam lingkungan. الآن بيتكلم الشيخ على أحوال العامة أنفسهم وتقصيرهم في واجب ما أمر الله تبارك وتعالى به من خلال الأوامر والنواهي. Kemudian Syekh akan bercakap tentang keadaan umumnya daripada orang-orang awam yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban pada mereka dan memberikan kepada mereka hal-hal yang harus ditinggalkan olehnya. قال الشيخ ثم انه ليس يسع اهل الحق والدين العلماء الراسخين الناصحين لله ورسوله المسلمين بعد ما قد راوا شاهدوا بالعيان اي بالعين من اعراض العامه عن العلم والهدى. العامه معرضين عن العلم وعن الهدي النبوي. واحد. اثنين، عن اقامه الاوامر الالهيه، اي ان العامه هؤلاء معرضين عن اقامه الاوامر الإلهية كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Maka tidaklah jalan lain bagi orang yang memiliki kebaikan dan ahli-ahli agama daripada kalangan ulama yang rasikhin, yang memiliki keteguhan, yang mereka ini memberi nasihat karena Allah dan Rasulnya dan karena kaum muslimin, setelah mereka melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka tentang berpalingnya kebanyakan orang-orang awam daripada ilmu dan petunjuk, dan juga daripada membangun perintah-perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini berupa hal yang dibawa oleh Nabi SAW. Perintah-perintah tersebut Allah berfirman, apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul SAW, maka ambillah dia, dan apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkanlah ia. والفرائض الدينية أي الابتعاد عن إقامة الفرائض الدينية التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم، وركوب المحرمات الشرعية أي يرتكبون فعل المحرمات الشرعية قصدا، والرضا بالجهل بدلا عن العلم أي يرضى أن يكون جاهل ولا يحب أن يتعلم العلم الشرعي الواجب الذي عليه، والضلالة عوضا عن الهدى، يرضى أن يكون في ضلالة وفي غي ولا يريد أن يرتبط بالهدى والهداية التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan juga setelah mereka alim ulama tersebut melihat dan menyaksikan mereka telah meninggalkan, berpaling daripada kewajiban-kewajiban agama yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan hal-hal yang telah diharamkan oleh syariah, dan mereka lebih suka daripada kejahilan dibandingkan daripada ilmu,
dan juga mereka lebih suka dalam kesesatan daripada petunjuk yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi alaihi salatu wasalam. والباطل خلفا عن الحق أي يرضى أن يبقى أن يتمسك بالباطل ولا يريد الحق ومع الإكباب على الشهوات يكون مكب بقلبه وقالبه على الشهوات الثلاث شهوة المأكل شهوة الجاه شهوة المنكر. Dan juga mereka lebih ridha berpegang teguh kepada kebatilan melebihi daripada sesuatu yang baik, dan bagaimana mereka pun telah datang untuk memenuhi daripada syahwat-syahwat mereka. Syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan, syahwat yang 3 yang senantiasa manusia ini menuju kepadanya. Ini syahwat yang mengajak kepada makanan, kemudian kepada kedudukan, dan yang ketiga kepada perkawinan. والسعي في نيل الحظوظ الثانيات يسعى في جهده وليل ونهاره أن يحصل شيء ثاني يفنى ما يستفيد لا يستفيد شيء منه في الآخرة ويؤثر الدنيا على الآخرة يعمل ليله ونهاره على ما يدخل له فلوس أو أكل أو غير ذلك ولا يعمل أي عمل للدار الآخرة. Dan juga dia telah berlari-lari di belakang hal-hal yang fani yang akan hilang dan lenyap. Ini siang malam mereka mencari sesuatu yang sikit yang akan fana, yang akan hilang, dan juga mereka melebihkan keduniaan daripada ke akhirat mereka. Maka siang dan malam mereka macam mana berfikir supaya boleh masuk uang, makanan dan sebagainya, dan mereka telah melalaikan daripada kampung akhirat. والرضا بما يذهب ويفنى بدلا عما يدوم ويبقى. يرضى هذا الجاهل بدين الله بالذي يفنى وينتهي في هذه الدنيا عما يدوم ويبقى له في الدار الآخرة، وهذا من جهلهم عن حقيقة غياب العمل بالدار الآخرة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة من كان يريد هذا الدنيا نؤته منها ومن كان يريد هذا الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. Dan juga sebagaimana mereka ini pun lebih ridha, lebih suka dengan sesuatu yang akan pergi dan fana dibandingkan daripada sesuatu yang akan baqa, akan senantiasa berkekalan. Ini mereka lebih ridha, lebih suka dengan keduniaan yang fana dan sebagainya dibandingkan dengan akhirat. Bagaimana Allah SWT telah berfirman, barang siapa yang menginginkan daripada keduniaan, kami akan memberikan kepadanya keduniaan tersebut, dan siapa yang menginginkan daripada keakhiratan, maka kami akan memberikan kepadanya akhirat, dan kami akan membalas pada orang-orang yang bersyukur. لأنه لا يكتفي قصد الآخرة دون السعي. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Maka keinginan untuk akhirat ini tak cukup dengan ingin saja, tapi kena dibuat dengan usaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa menginginkan daripada kampung akhirat wa sa'alaha, dan dia berusaha untuknya, faulaika huwa mu'min, maka itulah orang-orang yang beriman, yang mana usaha mereka usaha yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا اللي ذكره الإمام الحداد هو واقع في كثير من دول الإسلام والمسلمين شرقا وغربا جنوبا وشمالا. فهذا تغيير من هذا العالم القطب الكبير يواقع عليه المسلمين. لقد تكلم عنه قبل 400 سنة ونحن نراه اليوم بأم أعيننا في واقع مجتمعنا. Maka hal-hal yang telah disebutkan oleh Imam Haddad ini telah betul-betul terjadi pada lingkungan dan kehidupan negara-negara Islam dan juga pada kaum muslimin, baik itu di timur ataupun di barat, utara dan selatan. 400 tahun lebih Imam Haddad telah bercakap perkara tersebut, tetapi kita hari ini betul-betul melihat bukti ucapan beliau ini telah terjadi dengan fakta di depan mata kita. وهذا من عظمة الدين لأن كل من ارتبط بالدين يفهم الواقع فهما صحيحا عميقا لا كما يظن المحللون السياسيون وأمثالهم اليوم. Inilah keuntungan bagi orang yang berikatan dan berhubungan dengan agama, menunjukkan kemuliaan agama. Orang yang mengetahui berhubungan dengan agama, dia akan mengetahui bagaimana cara bermuamalah dengan kelingkungan, keadaan yang terjadi, bukan yang sebagaimana yang difikirkan oleh ahli-ahli politik dan lain sebagainya.
فالآن قرأنا وعلمنا واقع مجتمعاتنا وما يحصل فينا، فما هو دورنا كطلاب علم ودعاة في واجب الإنقاذ لهؤلاء الأمة والحاصل بهم في زماننا. Kalau sudah kita mengetahui tentang hal yang terjadi pada umat sekarang ini, maka apakah kewajiban kita selaku seorang dai-dai dan penuntut-penuntut ilmu, bagaimana kewajiban kita dalam mengangkat mereka daripada kegelapan yang telah terjadi pada diri mereka sekarang ini. هذا ما ذكره الإمام الحداد في التتابع الكلام عنه بالواقع المريض التي تمر به الأمة الإسلامية من الجهل ونتائج وثمرات ذلك الجهل الذي يوجد في المجتمعات المسلمة. Telah disebutkan oleh Syekh tentang penyakit yang telah dilewati oleh umat ini dalam lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang telah dialami oleh lingkungan kaum muslimin. ومن أسباب هذا الجهل والتجري على حرمات الله تبارك وتعالى فأن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا عقوبتين، عقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة مؤجلة في الآخرة، نسأل الله السلامة للجميع. Maka atas sebab daripada kejahilan dan kemaksiatan yang telah dilakukan pada zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan hukuman pada diri kita, itu dua hukuman di dunia dan juga nauzubillah hukuman di kampung akhirat. Amma fil akhirah فهي معروفة جهنم وبئس المصير سلمنا الله وإياكم. Sedangkan di akhirat ini maka ada ma'ruf dan telah kita ketahui semua, yaitu azab api jahanam. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada api tersebut. وأما العقوبات المؤجلة في الدنيا ذكرها في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين للإمام الشيخ محمد بن عبد الله العيدروس، ذكر 8 عقوبات مؤجلة بسبب هذه المعاصي والمخالفات. Sedangkan hukuman akibat yang akan datang diberikan Allah ketika di dunia ini bagi kita, ya ini 8 akibat ataupun hukuman yang telah disebutkan oleh Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus dalam kitab Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitab beliau Idah Asrar Ulumul Muqarrabin, yang beliau ini meninggal di negara India. Nah, ذكر هذه 8 عقوبات، منها هذه 8 العقوبات انتشار الحروب. Disebutkan oleh beliau ini 8 perkara. Di antaranya yang 8 ini tersebarnya peperangan. غلاء الأسعار. Dan juga barang-barang pun menjadi mahal. قلة بركات وثمرات السماء والأرض. Dan juga sedikit dan kurang daripada keberkatan yang dari langit pun daripada bumi. وحشة القلوب وتنافرها بين الناس. Dan juga ketidaksukaan hati satu dengan yang lain di lingkungan kehidupan. ظلمة العالم يظلم، يكون في شيء من الظلمة وظلمة العالم. Kegelapan yang telah meliputi alam ini. إلى غيرها من الأسباب المعجلة نسأل الله أن يقينا وإياكم منها. Dan lain-lain daripada akibat-akibat yang Allah akan berikan. Semoga Allah menjaga kita sekalian daripada akibat-akibat kehukuman tersebut. فمهمة طلاب العلم والدعاء الله تبارك وتعالى أولا أن لا يسكتوا عن أمرهم ونصيحتهم. Kewajiban yang pertama bagi seorang dai dan seorang penuntut ilmu, hendaklah dia tidak senyap, tidak diam dengan perkara tersebut, dan hendaklah memberikan nasihat. أن يقيموا أمر الله تبارك وتعالى فيهم. Dan juga dia melaksanakan perintah-perintah Allah pada mereka. ولو بمفرده. Walaupun individu dengan mereka. ولا يقول الناس لا يتبعون ولا يمتثلوا أمري ولا كذا، اقدم أنت وسيجعل الله بقدامك ونيتك الخالصة أثرا في الواقع. Janganlah merasa orang tak dengar saya, orang tak akan ikut saya, tetapi majulah ke depan, sampaikanlah, maka mereka pun akan mendengarkan. نذكر شيئا من سيرة شيخنا الحمار حفظه الله عندما جاء في تريم وبدأ بقيام الدعوة الله تبارك وتعالى في تريم. Dan kita akan menceritakan sedikit tentang bagaimana Habib Umar, guru kita, memulakan dakwah ilallah ketika di Tarim setelah beliau datang daripada menuntut ilmu ke negeri Tarim.
بدأ يتردد بعد أن جاء من البيضة إلى تريم في عام 1412 و13 هجري. Maka setelah beliau pergi belajar di Baydha, maka beliau telah berulang kali bolak-balik pergi ke Tarim pada sekitar tahun 1412 ataupun 413 Hijriah. وبقي يتردد حتى استقر في تريم عام 1416. Maka beliau pergi balik ke Tarim sehingga beliau telah betul-betul bermukim dan duduk di Tarim pada tahun 1416 Hijriah. في خلال هذه الثلاث سنوات تنقل بين الشحر وعمان وتريم. Kemudian di antara dari 3 tahun ini, dari 1413 sampai 1416, beliau telah berpusing daripada Tarim, Syihir, Oman dan juga Baydha. فركز شيخنا الحمار حفظه الله في قيام الدعوة مع العلم أننا في تلك المرحلة خرج الناس من مرحلة الشيوعية الكفر والإلحاد. Dan Umi Umar ketika itu memfokuskan kepada kami sekalian, ini dalam dakwah dan juga ilmu. Karena ketika itu kebanyakan orang telah berkesan dengan komunis yang telah datang ke negeri ini. ووجود جيلا كاملا لا يفهم شيء عن الدين الإسلامي قط. Dan ketika itu menjumpai kita ini adalah suatu masa yang mana semua ini tidak mengetahui sedikit pun daripada agama. فكيف بدأ شيخنا الحمار حفظه الله؟ Terus macam manakah Habib Umar memulakan dalam berdakwah itu? أولا القدوة الحسنة. Yang pertama, beliau menjadikan contoh yang baik dirinya. الصلاح بأفراد المجتمع. Beliau pun berhubungan dengan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. تخصيص جهد خاص ويعتنى خاص بفئة الشباب. Dan beliau memfokuskan pelajaran-pelajaran kepada pemuda-pemuda. يزورهم إلى بيوتهم. Menziarahi mereka ke rumah-rumahnya. يعقد لهم الدروس العلمية والسلوكية الخاصة بهم. Dan Habib Umar membuat kelas-kelas baik itu yang berkaitan dengan ilmu ataupun adab-adab khas untuk mereka. تعظيم أرباب العلم والمقامات الموجودين في تريم وحث الناس على حضورهم وتقديرهم. Dan beliau pun juga memuliakan daripada orang-orang alim dan orang-orang saleh yang ada di Tarim, dan beliau pun telah menyarankan dan mentarghib orang-orang untuk datang ke majelis-majelis mereka. عمل بعض الأنشطة الجديدة على واقع تريم. Maka Habib telah membuatkan daripada suatu kesemangatan yang baru di Tarim. مثل Seperti الدورة الصيفية. daurah pada musim panas. دورة دار مصطفى الحادية والعشرين هذه لها 21 سنة منذ أن بدأها. Maka daurah sekarang yang kita selalu ini daurah yang ke-21 selepas Habib Umar memulakan daurah itu. وأعظم ما في الدورة هي البيئة الصالحة ومجالسة العلماء والصالحين. Ya, maksud yang sempurna yang utama daripada daurah ini adalah membuat lingkungan bi'ah yang bagus, yang soleh, dan juga duduk bersama orang-orang soleh. وغرس الهم الدعوي حتى يرجعوا إلى بلدانهم عنوان خير وهدى. Dan juga menanamkan daripada keinginan untuk berdakwah sehingga mereka balik dari daurah tersebut semua menjadi pendai-pendai yang untuk menunjukkan kepada kebaikan. وحضر هذه الدورة الأولى قرابة 300 من الشباب. Maka daurah yang pertama telah datang daripada 300 orang pemuda. وفعلا بعد هذه الدورة انتشرت الحلقات التعليمية في كثير من قرى وادي حضرموت والساحل وغيره. Maka betul, selepas daripada daurah pertama tersebut tersebarlah daripada halaqah-halaqah ta'lim, kelas-kelas yang mengajarkan ilmu di negeri di lembah ini Hadramaut dan juga di pesisir-pesisir pantai. ثم افتتح شيخنا الحمار حفظه الله دار المصطفى علما وليس مبنى. Kemudian Habib Umar membuka daripada Darul Mustafa, ditinjau daripada ilmu bukan daripada bangunan. في محرم 1414 هجري. Pada bulan Muharram tahun 1414 Hijriah. وبدأ به في دار السناء وفي مسجد التقوى. Dan beliau telah memulakannya di Darus Sana dan juga di Masjid Taqwa. وبيته. Dan di rumah beliau. كانت أغلب الدروس في مولى عيديد. Dan kebanyakan kelas ketika itu di Maula Aidid.
بعدين ذهب رحلة أولى إلى أندونيسيا شارك عنه. Kemudian beliau telah berangkat untuk safar yang pertama kali ke Indonesia, ke negeri kalian. وزار المعاهد واختار منها طلاب الدفعة الأولى. Kemudian beliau telah berziarah kepada pondok pesantren di sana dan beliau telah memilih beberapa orang pelajar, itulah mereka menjadi dufah yang pertama. فانظروا أن الحمار ركز على بناء الذوات والغرس فيها بالمتيسر قبل أن ينظر إلى المبنى. Maka tengoklah bagaimana Habib Umar telah membangun daripada sesuatu yang mudah sebelum beliau ini membangun daripada bangunan madrasah. ثم جاءت شراء دار المصطفى والعمل فيها على فترات. Kemudian ada kemudahan untuk membeli tanah untuk membangun Darul Mustafa untuk dalam beberapa masa. فافتتح دار المصطفى في 29 ذي الحجة 1416 وثاني يوم 1417. Kam? ثاني يوم؟ يعني في آخر يوم في سنة 1416. Nah. Maka beliau telah membuka daripada bangunan Darul Mustafa pada 29 Dzulhijjah tahun 1406 Hijriah. Ini akhir hari yang keduanya adalah hari pertama daripada tahun 1417 Hijriah. والذي يفتتح منه هو شق الطلاب سكن الطلاب والصالة فقط المصلى لا يوجد. Ketika itu yang ada hanyalah tempat sakan, tempat tinggal pelajar-pelajar dan juga solah, tempat ruangan untuk ini. Ketika itu tidak ada musalla lagi. وهذا الافتتاح موثق ومصور نرجو إن شاء الله في جلسات قادمة وفي نشاطات قادمة معكم أن تنظروا إليه وتسمعوا. Dan program acara pembukaan Darul Mustafa ketika itu dah masuk dalam kamera dan di recording dan semua telah ada dalam kaset. Insyaallah kalau ada masa untuk hari-hari ke depan kalian semua boleh tengok acara pembukaan pertama Darul Mustafa. ثم لما استكمل افتتاح دار المصطفى عمل الحبيب دار الزهرة واستكمل الطرفين الرجال والنساء. Maka selepas itu Habib membangun Darul Mustafa, beliau pun telah membangun berikutnya Darul Zahra untuk membuka tempat madrasah belajar untuk yang lelaki dan yang perempuan. مثلها عمل سيد الحمار حفظ الله جلسة الاثنين. Dan begitu juga Habib Umar telah memulakan daripada majlis Jalasah Isnin. أول ما ابتدأ به في جلسات بيوت غرف مثل هذه. Mula-mula beliau ini membuat Jalasah Isnin adalah di bilik-bilik, di rumah-rumah orang, macam bilik ini. ثم كثر الناس صاروا يجلسون في فناء البيوت الكبيرة. Kemudian tatkala orang datang ramai datang ke Jalasah Isnin sehingga kan orang telah duduk di halaman-halaman rumah. ثم بعد ذلك كثر الناس صاروا يجلسون في الساحات الكبيرة. Maka selepas itu semakin banyak lagi orang, maka mereka pun duduk lagi di luar pagar rumah. ثم استقرت فترة في ساحة مسجد الجامع ساحة كبيرة. Kemudian selepas itu beberapa masa maka dibuatlah Jalasah Isnin di depan halaman Masjid Jami' Tarim. وكان شيخ الحمار حفظه الله يتكلم فيها على تثبيت عقائد أهل السنة والجماعة وفكرهم في المسلمين. Maka kebanyakan percakapan beliau dalam Jalasah Isnin ini adalah tentang menetapkan daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk kaum-kaum muslimin. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة التفقه في الدين. نتكلم عن أركان الإسلام والإيمان والطهارة والوضوء والصلاة ونحو ذلك. Kemudian selepas beliau ini mensyarahkan berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pun berbicara tentang rukun-rukun Islam dari syahadat sampai haji. يربط المعنى فيها بالمعنى الظاهر والمعنى الباطن، المعنى الظاهر الفقهي الحكم الشرعي والمعنى الباطن كيف نعبد الله صح من قلوبنا. Dan juga beliau telah berbicara tentang fiqh batin dan fiqh zahir, fiqh bagaimana hukum-hukum syariat, dan juga fiqh batin bagaimana kita menyembah Allah Taala dengan sebenar-benarnya penyembahan. ثم حولها إلى تفسير القرآن الكريم ابتدأ من سورة الفاتحة والآن بحمد الله نحن في سورة الأعراف قرابة السبعة الأيسر. Maka setelah itu Habib Umar telah memulakan daripada menafsirkan firman Allah Ta'ala, dimulakan daripada Al-Fatihah, dan sekarang kita dah sampai pada surah Al-A'raf, lebih kurang sudah 7 juzuk.
وكذا عد أخواننا في دائرة تعليم الطلاب نموذج عن تسلسل هذه الجلسة، ولكن لا زال تحت الإعداد. إذا تم كامل إن شاء الله أيضا تشاهدونها. Dan setiap jalasah-jalasah yang dibawa oleh Habib Umar ini telah di kamera direkod, dan ini dalam tahap pemilihan daripada orang cakap ini pembagusan lah untuk daripada rekod ini. Insyaallah kalau dah selesai sempurna, kalian semua akan tengok daripada jalasah. كذلك أحيا سيد العمر حفظه الله الخروجات الدعوية، خروجات سنة، خروجات 40 يوم، خروجات 10 أيام أسبوع، خروجات 3 أيام، خروجات يوم وليلة، خروجات جمعة سويعات. Dan Habib Umar pun juga telah membuat daripada keluar dalam mendakwahkan dakwah ini ke tempat-tempat setiap tahun, dan setiap 40 hari untuk keluar, dan juga dalam setiap minggu pun ada keluar dalam masa 5 hari ataupun 3 hari, ataupun keluar 1 hari, ataupun juga keluar pada hari Jumat, bertolak sebelum Jumat dan balik selepas Jumat. فكان عدد من الطلاب الذين بلغوا في الكتب الراقية قريب التخرج يخرجون من سنة دعوة إلى الله في المناطق حتى يفقهوا يطبقوا ما عملوه ويفقهوا واقع البلدان والتعامل معهم. Dan juga Habib Umar telah memerintahkan kepada pelajar-pelajar yang dah nak habis daripada belajar mereka keluar dalam masa setahun ke kampung-kampung untuk mengajarkan daripada apa-apa yang telah mereka pelajari. وطلاب الحلقات المتوسطة يخرجون شهر إلى 40 يوم إقامة الدورات الصيفية أيام الإجازة يكون كزكاة لعلمهم. Dan juga pelajar-pelajar yang masih pertengahan, mereka mengajarkan daurah-daurah, menghadiri daurah, mengajarkan apa yang mereka pelajari, macam suatu zakat untuk ilmu yang mereka telah pelajari. وأوجدت بعد ذلك خروجات أسبوعية و3 أيام. Selepas itu juga Habib Umar telah membuat daripada keluar dakwah dalam masa seminggu dan juga 3 hari. أول خروج دعوي خرج فيه الحمار بنفسه إلى منطقة فريضة. Awal daripada khuruj dakwah Habib Umar, beliau pun keluar dengan diri beliau sendiri ke kampung Huraidah. وحصلت في هذا الخروج قصة ظريفة نختم بها. Dan pada khuruj tersebut telahlah terjadi suatu kisah hikayat yang bagus. من أساسيات الخروج الدعوية أن يأخذ الداعي إلى الله زاده معه أكله وما يحتاجه معه ويجلسون في المساجد. Di antara asas-asas dalam khuruj keluar dalam berdakwah ini, orang yang akan berdakwah dia membawa makanan mereka sendiri dan juga apa yang mereka perlukan, dan mereka akan stay di masjid. حتى لا يثقلون الناس في طلب الطعام أو الاستعانة بهم في ذلك فيكرهون خروجهم مرة ثانية إليه. Sehingga kan kalau dia telah membawa hal tersebut, ini akan menyusahkan orang untuk menyiapkan makanan dan sebagainya, maka lama-kelamaan orang tidak akan suka apabila didatangi oleh seorang yang mendakwah, karena akan menyusahkan orang kampung. Maka mereka telah keluar dan duduk stay di suatu masjid di Huraidah. Maka telah dibuat daripada masyurat dan juga mengajarkan daripada adab-adab, dan mereka telah berbagi-bagi ke masjid-masjid. Maka mereka telah bermalam di masjid pada malam pertama. Dan telah menziarahi para alim ulama dan pemuka-pemuka, puak-puak yang ada di mana di Huraidah. Maka mansib, ini pemimpin kabilah di Huraidah, mengetahui bahwasanya mereka ini duduk di masjid. Maka mansib telah datang mendatangi mereka di masjid. Ketika itu mereka baru selesai futur waktu duha. Maka dia telah memarahi Habib Umar dengan marahan yang seteruk-teruknya. Macam mana rumah kami ini telah terbuka senantiasa untuk orang yang jauh, orang dekat, sedangkan engkau ini adalah alim ulama kami,
maka tidak layaklah bagi kami membiarkan engkau duduk di masjid. فزعل عليه زعلا شديدا. Maka dia sangat marah dengan Habib Umar, marah yang betul-betul marah. فأعطاه الحمار قاعدة هي لب درسنا. Maka Habib Umar telah memberikan satu kaidah, yaitu adalah puncak daripada kelas kita ini. قالوا يا حبيب عبد الله. Beliau berkata, wahai Habib Abdullah, رتبنا في قبل دار المصطفى نحن رتبنا خروجات دعوية. طبعا هذا الخروج كان موجود قبل أن يفتح مبنى الدار. Wahai Abdullah, kami telah membuatkan tertib untuk khuruj ini. Ini walaupun tertib tersebut sebelum dibangunnya Darul Mustafa. فقالوا نحن رتبنا هذه الخروجات الدعوية تستمر تنتشر إن شاء الله في وادي حضرموت وغيره. Kami telah menertibkan cara-cara berkhurut dakwah ini dan mudah-mudahan dia akan tersebar luas ke lembah Hadramaut ini. ونريد أن يستقر في نفسيات الناس والخارجين من الطلاب وغيرهم. Dan kami menginginkan daripada dakwah tersebut dimiliki oleh setiap pelajar dan orang yang keluar dakwah tersebut. أن يخرجوا إلى المساجد بزادهم. Untuk mereka keluar ke masjid-masjid dengan bekal mereka sendiri. ويقول الناس أن الحبيب عمر بنفسه هو خرج وبات في المسجد. Supaya mereka bagi tahu yang mana Habib Umar sendiri dia keluar dakwah membawa bekal sini dan duduk di masjid. Dan makan di masjid. وهذا الذي يريد أن يرسخ في الوادي حضرموت كله كل من يخرج من دار المصطفى وجهة الحبيب عمر. Ini adalah taujihat ataupun nasihat daripada Umar, semua orang yang keluar mendakwahkan kepada Allah Taala di negeri di Hadramaut ini dengan cara yang mana telah dicontohkan oleh Habib Umar. فنحن سنأتي عندك فعملنا هذا ليس أننا لا نريد عندك وإنما نريد أن نثبت قاعدة في المجتمع أننا نخرج بالذات ولا نثقل على أحد ممن نخرج إليهم. Maka kata Habib Umar, bukanlah kami tidak nak datang ke rumah engkau, tetapi saya ingin membuat satu kaidah, menetapkan satu kaidah ini yang akan senantiasa berterusan. Yaitu orang yang keluar dakwah dia akan membawa dengan bekal mereka sendiri. لما قال أبو ذلك قال أصبت وانطلق وأكمل بقية الخروج في البيت عند المنصف. Maka beliau pun mengatakan, Habib Abdullah, maka betul lah engkau cakap ini. Maka selepas itu mereka telah menyempurnakan masa mereka dalam keluar dakwah ini duduk di rumah munsib. هذا دور العلماء الربانيين في إصلاح المجتمعات وإنقاذها من وحل ترك فعل المحرمات وترك الواجبات. Inilah daripada kewajiban seorang ulama untuk mengangkat dan membersihkan seseorang daripada lumpur keharaman ataupun kemaksiatan yang telah menodai mereka dengan cara yang telah dicontohkan oleh beliau. والوسائل كثيرة ومتعددة. Dan cara-cara ini banyak sekali dan bermacam-macam. وواقع المجتمعات تختلف باختلاف كل بلد وكل جهة. Dan adat istiadat setiap negeri berbeza satu dengan yang lain. والواجب المنزلي نعطيكم إياه هذا اليوم. Dan wajib manzili yang akan kami berikan kepada kalian semua. نريد أن كل أصحاب بلد أن يجتمعون رجالا نساء ويذكروا مشكلات واقع بلدانهم وما هي الحلول التي نقترحها لمعالجتها. Adalah setiap negeri masing-masing berkumpul dengan kawan-kawan dia, sahabat dia, baik lelaki dan perempuan, dan tulislah dekat sana muskilah-muskilah, masalah-masalah yang dihadapi di negeri masing-masing, dan insyaallah kita akan meletakkan atau memberi daripada jalan keluar untuk masalah-masalah problem tersebut. Orang-orang ini tengok daripada kenyataan ini, fakta dalam lingkungan mereka ini memandang dengan dua pandangan. Ini pandangan yang baik dan pandangan yang buruk. Ini pandangan yang dengan buruk tadi adalah menyebutkan daripada problem-problem, masalah-masalah, tetapi tidak menyebutkan daripada jalan keluarnya, sehingga menyebabkan daripada turun kesemangatan dalam berdakwah. Dan yang kedua adalah pandangan yang baik, disebutkan daripada segala muskilah, segala masalah, problem, kemudian dia meletakkan juga jalan keluar untuk program tersebut dan dia membuatnya dengan penuh keyakinan.
فنريدكم جميعا رجال ونساء أن تكونون صحاب نظرة إيجابية، تذكرون المشكلات، تضعون لحلها، وأنتم واثقون من أنفسكم أنكم ستقومون بها بإذن الله تعالى. Dan kami sangat menginginkan kalian semua untuk berkumpul satu dengan yang lain, yang lelaki dan yang perempuan, menyebutkan daripada problem-problem dalam dakwah di sana dan meletakkan juga jalan keluar, saling memberi saran, memberikan shore atau pencadangan macam mana nak menyelesaikan problem tersebut, dan buatlah hal tersebut dengan penuh keyakinan Allah Taala akan menolong kalian dengan izinnya. والمعذرة أننا سنرجعكم للنظر إلى واقع بلدانكم قليلا، وأنتم قد عرفتم البيئة المصطفوية الإيمانية في تريم في حضرموت، ثم نرجعكم إلى واقع بلدانكم في أندونيسيا وغيرها، ولكن هذا من أجل أن نتذكر أننا وراءنا مهمة كبيرة. Saya minta maaf, kata beliau, saya membawa kalian semua untuk kembali berfikir ataupun memandang kepada kampung-kampung kalian yang telah kalian tinggalkan selepas kalian telah mendapatkan bi'ah yang bagus, lingkungan yang suasana yang bagus di Tarim ini. Tidaklah hal tersebut supaya kalian ini mengetahui daripada muhimmah kewajiban yang wajib kalian buat. فممكن أن تتعاونوا مع بعضكم البعض وتشاوروا مع بعضكم البعض رجالا ونساء، كل البلد، كل أصحاب قرية، كل أصحاب بلد خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. Maka setiap negara masing-masing saling tolong menolong satu dengan yang lain dalam hal-hal tersebut yang disebutkan oleh beliau tadi ini dalam masa seminggu ini, baik itu yang lelaki ataupun yang perempuan. Minta maaf, kata beliau, mungkin masa dah terlewat.